بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa. Dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini setelah mana kita selesai mengerjakan salat pada subuh secara berjamaah. Qala Allah Ta'ala fil Kitabil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Surah Baqarah ayat 158. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian, sekarang ini musim jemaah haji pergi mengerjakan haji. Ada di antara keluarga kita, adik-beradik kita, ibu bapa, sahabat andai, mereka yang kita kenali yang sudah berangkat pergi menunaikan haji pada tahun ini. Adapun kita yang tidak dapat pergi, pasti akan berasa sedih. Tambahan pula yang biasa pergi ke sana ataupun yang tidak pernah sampai ke sana, pasti kita akan menunggu-nunggu, merindui bila akan tiba masa kita untuk pergi menjadi tetamu Allah pada musim haji. Saya sendiri pun kita rasa pelik, sebab biasa-biasa di sana. Balik Malaysia tahun 2012, masuk tahun ni 2014, 3 tahun dah tak dapat pergi. Kerana atas tiket petugas pun disebabkan jemaah haji yang kuotanya terlalu kurang, banyak sangat kurang, maka petugas pun jadi kurang. Kalau dulu PK haji, PK travel boleh dapat diberi visa 1,000 orang satu package. Sekarang ini tinggal 100, 200 orang paling ramai tu. Jadi memang kurangnya kuota tu disebabkan pembinaan masjid, di luarnya hotel. Jadi memang memberi kesan kepada kuota haji. Jadi kita dapat tengok je lah, masa-masa ni kita boleh terbayang, bila tengok TV, buka TV, yang biasa pergi akan terbayang masa ini. Jadi perasaan tu normal. Benda tu satu perkara yang lumrah. Fitrah kita sendiri memang nak kepada kebaikan, dan kita nak menunaikan suatu ibadah itu kalau boleh tiap-tiap tahun kita nak buat haji. Jadi bila balik Malaysia memang terasa sangat beza. Kalau di sana, masa duduk di sana kita bersiap pagi 9 Zulhijjah baru bersiap, sebab nama pernah duduk sana. Tapi bila balik Malaysia, memang berharap tiap-tiap tahun berharap adalah cara-cara kita gunakan untuk dapat juga, dapat selit juga jadi petugas. Tahun ni tak pasti, kita tengok kalau ada harapan last minute. Jadi ayat yang saya bacakan tadi menceritakan tentang salah satu di antara kewajipan menunaikan haji, dan salah satu daripada rukun haji dan juga ketika mana melakukan umrah
kita melakukan sa'i selepas mana kita melakukan tawaf. Dia kalau nak buat sa'i, dia kena tawaf. Dia tak boleh tak buat tawaf kemudian dia nak sa'i, tak boleh. Tapi kalau tawaf boleh, dia nak buat tawaf saja, sa'i kemudian tak apa. Tapi untuk menjadikan sa'i itu sah ataupun berkait nak buat kerjaan sa'i, dia mesti tawaf. Tak kira sama ada tawaf kudum ke ataupun tawaf haji ke, nak buat namanya sa'i, dia mesti didahului dengan tawaf. Jadi disebutkan sa'i itu di antara Safa dan Marwah, dan di sana terdapat tanda-tanda syiar Allah, yakni syiar Islam. Syiar ni nak terjemah bahasa Melayu payah juga. Dia satu perkataan memang syiar, ataupun hampir-hampir dengan syiar tu boleh kita kata ciri-ciri. Ciri-ciri Islam itu di antaranya ialah sa'i. Apa dia? Bila kita lihat kepada sejarah di mana Siti Hajar berlari daripada Safa dan Marwah ketika mana anaknya masih kecil, iaitu Nabi Ismail ditinggalkan oleh suaminya Nabi Ibrahim. Kemudian bila dia lari di Bukit Safa, dia nampak di Bukit Marwah macam ada air. Bila padang pasir tu nampak dia jauh macam ada air, dia pergi lari. Bila sampai sana tak ada air, dia nampak pula sebelah sana daripada Marwah, dia nampak di Safa nampak macam ada air. Lalu dia berlari ulang-alik. Sayyidina Ismail menghentakkan kakinya, menangis-nangis. Lalu dia bantu oleh kuasa Allah dan tamparan malaikat, maka keluarlah air Zamzam. Jadi daripada peristiwa ini dan daripada tiga beranak ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, banyak di sana kesan-kesan daripada Allah perintahkan kita hari ini dalam melakukan haji, kita kena ikut cara mereka. Antaranya tadi sa'i. Dan yang keduanya tempat melontar, kita disuruh melontar. Dan Kaabah itu sendiri dibina bersama-sama Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Maka bila kita melihat kepada ibadah haji itu utamanya, termasuk juga umrah, banyak di sana yang mana apa yang Allah perintahkan, yang kita lihat sebenarnya banyak yang tidak logik. Yang mana manusia hari ini memikirkan segala perkara mesti dengan logik akal, baru dia boleh terima, baru dia boleh buat, baru dia nak ikut. Lalu bila kita lihat kepada keseluruhan pekerjaan haji itu sendiri, Allah perintahkan kita menunaikan haji pada rukun Islam yang kelima. Selepas mana kita dah buat, mengucap, kita dah solat, kita dah puasa, mengeluarkan zakat, kita percaya kepada rukun iman, 6 perkara, maka Allah nak test keimanan kita macam mana ketika mana kita melakukan haji. Banyak di sana bermula daripada Arafah, berwukuf di Arafah, kemudian ke Muzdalifah, ke Mina, mabit di Mina, kemudian tawaf dan sa'i haji. Kesemua benda ni semua tak masuk akal. Kalau kita fikir elok, memang tak masuk akal. Allah nak memperbudak-budakkan kita, Allah memperketat-katikkan kita hamba. Tak apa, namanya pun dia Allah, dia berkuasa segala-galanya. Tengok saja di Arafah, Allah jemurkan kita di Arafah daripada zuhur sampai maghrib. Ada yang sampai awal, ada yang sampai malam tadi. Tapi waktu dia hanya afdal daripada zuhur sampai maghrib. Kalau ada yang ada kemah pun disunatkan untuk mabit di luar, untuk wukuf di luar kemah. Maka kita berjemur tu. Kalau kita tengok budak-budak di Malaysia lah terutama tempat kita, budak-budak bermain tak kira masa, pagi, petang, siang, malam, kalau boleh main dia main. Lalu kita Allah jemurkan duduk tengah padang. Habis saja berwukuf, kita ke Muzdalifah, kita bermabit sekejap di Muzdalifah, dan untuk mengutip 7 biji anak batu sunat. Kalau tak jumpa, tak kutip pun tak. Jangan pergi jenuh cari orang suruh kutip 7, dia pergi kutip 72 biji. Spare untuk melontar 3 hari setiap. Jangan buat susah. Ada, tak ada.
Nanti cari dekat Mina. Kutip batu tu. Dekat Mina tu kalau tak jumpa batu, selak kapet tilam tu, selak kapet tu, selak cari batu bawah. Tak cukup batu bawah kapet tu, pergi ketuk batu dekat bukit tu, biar jadi batu. Usahanya kita nak cari batu untuk melontar. Kalau kita tengok anak-anak kita, cucu-cucu main pasir, main batu, kita marah. Tapi di sana Allah suruh kita buat macam budak-budak. Kita pun buat, tak kira apa level sekalipun, kecil, besar, tua, muda, cari kita. Suruh batu kira. Silap-silap pegang dah keras, tiba lembek atau pecah. Itu tai unta ataupun tai kambing. Usaha kita kan kira cukup-cukup. Lama dah ayah hidup tak kira batu, hari tu kena kira batu. Kira pula kena ada saiz dia, besar sangat tak boleh, kecil sangat tak boleh. Nampak? Allah suruh kita buat juga. Balik melontar tu. Melontar tu bukan melontar setan dekat tiang tu. Setan pun tak ada. Kalau dia ada pun dia sengih. Bukan dia sakit. Dia nak sakit, kita baca ayat Quran, kita azan, baca ayat kursi. Kita baling tu memang mengambil cerita daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nak menyembelih anak dia. Maka kita bukan sungguh-sungguh baling tu sebab kita nak nampak ataupun kita geram pada setan. Hanya memang setan iblis ni musuh manusia yang jelas, terutama orang Islam. Tapi kita baling kerana Allah perintah. Kalau kita baling terlebih semangat. Semangat tu ada, ilmu tak ada. Dia pun baling, dia baling sungguh-sungguh, dia baling. Baling batu kena tiang terkeluar balik. Dah tak sah pula balingan. Yang nak disuruh baling masuk dalam longkang, jadi longkang. Baling biar masuk. Tapi jangan main baling ala-ala dah dekat sangat, kita baling begitu. Jangan, dia kena ada cara balingan. Betul cara baling, nama pun melontar. Bismillahirrahmanirrahim, baling. Kita semangat lebih, baling terkeluar balik. Kalau dulu tahun, saya ingat saya melalui zaman tu, zaman jamrah yang sebatang tu, 2 tingkat, 1 tiang. Saya ingat lebih kurang tahun 2004, 2005 tak silap. Time tu memang pergi, memang sekali dengan syahid sekali. Sebab orang baling batu memang dah tak nampak, dia nampak tiang, dia tak tahu siapa di depan, dia kira baling. Kadang-kadang batu tu menimbun, orang pun yang kalau tingkat atas, lepas melontar dia tak boleh keluar. Orang belakang tolak, dia nak baling pula, dia tak tahu apa jadi kat depan. Tu yang sekali masuk dalam lubang, tak apa kan, mati. Buat kerja haji, ada tanda syahid. Maka hari ni senang tu. Nak melontar cukup luas, panjang, lebar semua cukup. Sambil berjalan boleh. Kata sebelah kiri saya ni jamrah, saya baling begitu, sambil-sambil jalan boleh. Tapi kena ada cara biar betul kan? Jangan ala-ala dah dekat, tak apa, baling lebih kurang ya. Jadi bila kita buat satu perkara dengan ilmu, maka kita akan tahu sebab. Dan kadang-kadang tak jumpa sebab, kita belajar tapi tak jumpa sebab, buat juga. Sebab perintah Allah itu bukan untuk kita matchingkan dengan akal kita, bukan bagi sama dengan kita punya pemahaman baru kita buat, tidak. Kita sami'na wa ata'na sudah. Kalau nak kira semua benda logik akal, dengan kemampuan kita yang memang banyak benda tak logik, kira pakat tak buat dah. Ni angin, buka aircon rasa sejuk, terlena pagi-pagi subuh. Kita pasang tentang kipas dengan aircon, kita bukan fikir sekejap lagi macam mana angin tu keluar. Angin tu nak pergi sebelah mana, nak duduk bagi rasa angin tu sikit. Kita buka je switch, duduk je bawah kipas, bawah aircon, dekat-dekat aircon, rasa lah nanti macam mana rupa angin tu, macam mana rupa sejuk. Tak payah Zat, tak payah fikir, pasang sudah. Fikir-fikir sangat, nampak panas nanti. Itu baru ciptaan manusia yang kita tak faham. Ini kan pula apa yang Allah perintahkan. Banyak perintah-perintah Allah yang memang tak boleh sama level dengan akal kita. Maka kita buat sebab kita ni hamba Allah, bukan sebab kita pandai baru kita buat. Jangan kita rasa cerdik dulu baru nak buat. Sebab banyak di sana
benda-benda, perkara-perkara ibadah, perintahnya Allah suruh memang tak masuk akal. Sebab akal kita tak mampu fikir. Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillah, fa innakum lan tuqaddiru qadrahu. Berfikirlah kamu pada ciptaan Allah, jangan kamu memikirkan tentang zat Allah. Fikir tentang Allah. Allah di mana? Bagaimana Allah mendengar? Kita nak fikir macam kita manusia mendengar. Kita takkan berapa suara sangat kita boleh dengar. Allah satu dunia, macam mana Allah fikir? Tak usah fikir. Cukup bagi tahu innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Cukup full stop. Lebih-lebih akal kita memang tak mampu. Sebab Nabi sebut fa innakum lan tuqaddiru. Sesungguhnya kamu sampai bila-bila, sampai bila-bila tak akan boleh untuk memikirkan kekuasaan Allah. Tak usah fikir. Akal kita ni ambil penumpuk kanan, penumpuk kiri, cantumkan ni di otak kita. Daripada pergelangan tangan ni je otak kita besar ni tuan-tuan. Yang do action, yang rasa sombong dengan perintah Allah, besar ni je akal kita. Terima sudah. Banyak lagi perkara lain yang kita nak kena fikir, yang kita nak kena ingat. Banyak benda. Kita nak perah otak kita, nak fikir macam mana zat Allah, Allah di mana, tak usah. Bukan level kita. Jadi bila mana kita meronta, kita buat dalam wajib haji, maka bila kita ingat kepada sejarah yang berlaku di antara Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, bagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, inni arafim manam an azbahuka fanzur maza tar. Pada malam hari aku bermimpi bahawasanya aku menyembelih engkau. Fanzur maza tar. Aku nak tanya pendapat engkau wahai anak. Nak buat ke tak nak buat? Allah suruh sembelih. Dalam keadaan nak dapat anak pun payah, tiba-tiba dapat seorang anak, ditinggalkan pula jauh, tiba-tiba suruh sembelih. Jawab Nabi Ismail, kalau itulah yang Allah perintahkan, if'al madza tu'mar. Buatlah apa yang Allah perintahkan. Jangan fikir-fikir logik akal. Kalau fikir ke logik tuan-tuan, pakat tak buat lah. Dah lah anak seorang, sayang pula tu. Nak ada anak lagi, tak tentu lagi. Tiba-tiba Allah suruh sembelih, lagi tak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim tak fikir banyak lah. Dia tanya anak dia tu, bukan dia tak yakin, tapi kok lah anak dia nak kata tak ke sikit, adalah kata tidak ke, bolehlah rasa kesian, tapi tak. Nak tengok macam mana anak tu pula, keimanan anak tu pula hasil didikan ibu bapa. Walaupun kecil, dalam lingkungan umur belasan tahun, sebab disebut dalam Quran, dalam lingkungan anak itu boleh pergi berdagang, pergi berniaga dengan si ayah. Makna dalam lingkungan belasan tahun. Jadi hasil didikan Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar berjaya memberikan keimanan kepada Nabi Ismail. Maka hatta kepada perintah disembelih pun, asatajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya kau akan melihat aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Hebat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kalau kita jangan buat tuan-tuan. Mentang-mentang kita kata banyak ibadah haji itu datang daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun mimpi malam tadi sembelih anak kita. Jangan buat pasal nak sembelih binatang korban. Ada lagi buka korban, buat korban. Walaupun level korban yang kita buat tu memang tak sama dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tapi kita cuba buat lah tu. Takat tu je lah kita korban duit kita 2-300, 5 ke 2-3 ribu ke kalau seekor. Buat tu sedayanya mungkin kita boleh buat. Kita bukan nak suruh sembelih anak sampai ke leher tu, nanti Allah gantikan binatang kibas. Kalau tidak, jangan buat pasal. Nak suruh kita ambil daripada cerita tu pengorbanan, bukan nak suami pergi sembelih anak. Jangan salah faham. Jadi banyak di sana yang bila kita buat pekerjaan haji, memang
tak boleh diterima akal. Memang tak sama level akal kita sebab kita tak mampu fikir. Dan bukan dengan kita tak mampu fikir logik akal maka kita tak buat. Buat dulu. Sebab namanya Allah yang perintah. Bos kita suruh buat apa kita buat. Kadang-kadang tak puas hati juga. Asyik-asyik kita, lepas kita aku nak cuti pun tak ada masa, balik dah lewat. Tapi kita buat juga untuk kebaikan syarikat, untuk kebaikan kita juga. Kalau kita tak buat, nanti syarikat pun bankrupt, kita pun tak dapat gaji, susah semua. Allah perintahkan, buat pun tak. Untuk kebaikan kita juga. Kita je rasa yang susah, kita rasa penat. Orang buat haji dia tak, dia tak semua orang rasa sama level penat. Kadang-kadang orang tu rasa seronok, kadang dia rasa tak ada apa-apa, walaupun orang lain ada masalah. Satu pas, orang depan rasa selesa, orang belakang rasa biasa, orang tengah-tengah rasa gundah gulana. Dia bergantung kepada diri masing-masing, bahagian masing-masing. Selalu saya pesan, pakej haji atau umrah, dia bukan bergantung kepada bayaran. Untuk kita buat ibadah bukan bergantung pada bayaran. Pakej yang paling mahal setakat hari ini, dia boleh up lagi sebab GST tahun depan dia naik. Jangan risau, sekarang pun dah naik dah sikit-sikit. Paling murah pun dah dekat 11,000. Dulu 9, lepas tu naik 10. Walaupun kata ada subsidi, tak, banyak benda lain dia boleh makan. Paling mahal masa tu tahun 2009. Harga dia pakej Almas nama dia. Harga RM120,000 Malaysia sahaja. Itu baru starting kan. Dia akan naik. Dia boleh markup. Tengok orang, tengok siapa dia punya klien dia, jemaah. Saya pernah sekali merasa, bukan bayar, jaga orang. Itu untung jaga orang. Saya jaga Cik Puan Muda Pahang, Julita Aisyah, isteri kepada Tengku Muda. Jadi dia pergi pakej tu, dia pergi dengan mak angkat dia, dengan semua bodyguard. Jadi saya tu merangkap bodyguard sekali, ustaz sekali, mutawif, semualah all in one. Saya jaga bayar, saya jaga dia seorang, tapi jaga tiga-tiga sekali. Jadi apa juga pergerakan dia, kita kena ikut. Naik bas sekali, semua masuk kemah. Kemah je tak masuk sekali, kita kena duduk kemah luar. Dia masuk kemah Almas, kita duduk yang luar. Adalah kemah lain, kemah petugas. Dalam tu memang hebat lah. Pijak kapet tu tenggelam. Hebat lah. Padan lah 120. Itu pun kadang tak padan juga sebenarnya, tapi cerita dia begitu. Saya ingat dia kata lebih mahal lagi, bukan 120, lebih. Jadi sekarang ni tahun 2014 ada lagi pakej tu, dan diambil jemaah 30 orang. Tiap-tiap tahun 30, tak lebih tak kurang. Daripada Malaysia kan. Orang Malaysia kaya-kaya, jangan lupa, ramai kaya. 120,000 tu kena bayar cash. Ni cash ni, katakan duit ni, ni kena letakkan. Banking pun biar nampak 120,000. Kita setahun boleh dapat 120,000. 120 ringgit gagal. Nak derma pun mujur kalau derma 1 ringgit. Makom tinggi dia tu. Cuba tengok lepas ni buka ada tak 1 ringgit dah. Singgit-singgit banyak lah. Jadi bila yang pergi tuan-tuan, yang kita kata kaya, raya sangat, banyak kali kaya sangat. Dia ada pakej bawah daripada 120, pakej Zamrud nama, 60,000. Pakej ni barulah di kalangan orang-orang kaya, tak apa kaya. Daripada menteri-menteri kerajaan ke, daripada orang-orang, daripada orang besar-besar di Malaysia. Yang tadi itu businessman. Jarang, adalah sekali dua je yang kaya terlebih. Dia pergi 120. Bila saya duduk dalam tu, kita jaga, walaupun jaga satu jemaah, tapi kita berkawal lah dengan lain.
Kita bergurau macam manusia biasa. Dia macam tuan-tuan ni, duduk macam ni tak tentu kan? Ada yang bila dia tak tahu. Sebab sama kan tuan, kita ni, itu je dia punya falsafah dia. Nak bagi sama, nampak sama rata. Yang bezanya iman dan takwa je, amalan je. Yang lain hidung kita sama tu, tak ada hidung naik ke atas. Adalah kemik sikit, panjang mancung sikit, adalah lebih kurang. Yang lain sama je, mata kita sama, dagu sama, tak ada dagu ada dua. Seorang tu datuk lah, kita kira kata dalam tu datuk. Sekali tu dia keluar nak pergi taklimat, hotel 5 star nak pergi ke dewan. Dia tempah satu bilik, dia buat jadi dewan. Dia pakai baju pagoda, kain plekat, selipar Jepun. Dia kata, datuk, nak pergi mana? Nak pergi taklimat lah. Kerja dia apa? Mekanik kata. Mekanik kapal selam. Macam itu je. Sebab dia dah terlalu kaya dah. Dia tak perlu apa dah. Dia tak heran. Hanya kaya tak apa kaya. Kalau pergi Zamrud ni, lain sikit. Ada seorang tu nak cerita kesamaan dia, sama kata. Kita pun sembang-sembang bergurau. Dia datang suami isteri, umur pun dalam 40-an. Kita panggil abang. Sekali itu masa panggil nama dia, panggil Datuk Seri Izzat. Dia menyawak. Saya tengok dia betul dia. Badan dia tah kan, dia bagus. Dalam rumah dia ada gym. Tengok dia betul dia kata. Dengan gaya dia tak matching. Datuk Seri muda. Dia 40-an, awal 40-an. Lepas tu bila tanya orang lain, betul lah, memang dia Datuk Seri. Dia pun kata, bang, minta maaf, dia tak tahu abang Datuk Seri. Dia jawab, tu dunia je. Di sana tu kesan dia. Ada orang kaya, dia memang ada fikrah Islam tu, ada dah kebelakangan ni kita. Tapi kalau pergi pakai Zamrud je tuan, tu memang kena check nama betul-betul. Ambil list nama, tengok ni Datuk ke, ni Tan Sri ke, ni siapa, kena tengok. Pernah satu kali saya jaga package lain, kita panggil lah nama. Ambil nama saya, nama Abang Fendi, sedap sikit. Contoh Muhammad Fendi, contoh kan. Bukan Muhammad kan? Tak ada. Ada Muhammad? Ada, memang nama dia Muhammad Afendi. Tak menjawab. Kita panggil 2-3 kali, orang depan bisik ataupun orang belakang, Datuk Fendi, Datuk Muhammad Fendi. Ya saya. Dia pun menjawab kan. Rupanya ada bakat. Mana tahu kan, sebut-sebut. Kena panggil pangkat dulu baru dia menjawab. Kalau orang macam ni tuan, ini rahsia. Rahsia kita masuk video. Kita sebenarnya tak hormat. Petugas ni, kami ni tak hormat. Walaupun panggil dia Datuk, tapi dari segi kami ni tak ada rasa hormat. Kita layan baik, cuma kita rasa hormat. Yang tadi tu kita tak tahu nama gelaran dia, tiba-tiba baru tahu, itu lebih kita hormat. Jadi tuan-tuan, kalau ada pangkat Datuk ke Tan Sri ke pengarah ke apa, simpan, tinggalkan dekat tu. Nak terbang tu dekat ruang menunggu, tinggal kat situ. Pangkat tu tinggal kat situ, jangan bawa sekali naik. Bawa naik tuan-tuan, susah dia, susah semua orang, susah kita. Sebab layanan tak sama. Nak panggil dia Datuk pun tetap layanan tu sama macam orang lain. Kena naik bas tangga, dia tak ada eskalator. Sebab dia bawa sekali, dia rasa tu dia punya. Kadang-kadang kita tanya nama siapa? Nama Muhammad Effendi. Kalau disebut nama siapa? Datuk Seri Muhammad Effendi. Kalau boleh nak tanya, sebab nasib baik dia tu, saya tanya nama dalam IC tu. Nama surat beranak, nama ayah bagi. Nama tu kita nak tahu. Dia bawa pangkat sekali. Susah tak? Susah. Tahun 2010, Sultan Kelantan sekarang ni, masuk tu dia pemangku. Dia nak masuk ke hotel dia daripada jalan besar, kita kata traffic light tu, nak sampai dekat je.
Tapi masa tu lepas semayang 2-3 jam nak boleh sampai ke sini. Sebab orang dah habis semayang, dia keluar macam laut, macam orang buat tu keluar tak boleh bergerak dah. Itu dengan protokol, dengan segala keselamatan semua ada. Yang bawa bas tu pun ada, yang duduk di hotel menunggu. Kawan saya dia tunggu, dia cerita sampai hotel tu, relax di atas, siap ni umrah. Sebab dah tahu depan dia memang tak lewat apa. Yang kaya tak apa kaya, tak apa package 20-30 ribu, 10 ribu, ni apa lambat. Jadi kadang-kadang terbalik lah. Jadi bila buat kerja haji, dia memang satu ibadah yang Allah suruh kita buat dengan perlakuan kita. Dan dia kena bawa sekali satu beg kosong. Ni saya tambah. Tuan-tuan bawa satu beg kosong beg tu. Kalau tuan-tuan marah, tuan buka beg tu, hambur dalam beg. Katalah apa-apa dalam beg tu, apa tu tutup balik beg. Sebab dalam pekerjaan haji atau umrah tu ada ayat Allah sebut la rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan kamu berkata nista, berkata dusta, berkata benda sia-sia, dan jangan bergaduh. Kami petugas tak apa bergaduh tu, sebab banyak kali buat haji. Boleh. Sebab memang kena bergaduh, kadang-kadang berurusan tu kena bergaduh. Nampak macam bergaduh, memang kadang-kadang bergaduh betul. Jemaah sabar. Doa tu lah. Kalau dengan kemarahan tu, contoh bas sampai lambat, ziarah ke daripada Arafah ke Muzdalifah, kalau dengan marah tadi bas tu boleh datang cepat, kita akan suruh marah satu kemah, marah 4 orang tu marah semua, biar bas cepat sampai. Tapi dengan marah tuan, bas tak cepat sampai, kita pun stress, tension. Kadang-kadang petugas pun stress tuan, ada sampai kan. Jemaah style, I will call your boss, I will call Malaysia. Kadang-kadang kita kata, ambil nak handphone ni, telefon. Kalau bos nak angkat, dia pun tahu, dia angkat memang dia kena hambunnya. Biar duduk dia tengok tak angkat. Kita lah kena. Tu beza bos dengan petugas. Kadang-kadang tuala tak ada, tuala tahu. Ni 5 star kan. Dia pergi negara lain, dia boleh bawa diri. Dia tahu lah, pergi negara ni, hotel duduk sini, kedai macam ni, nak pergi beli barang, apa benda nak buat, dia dah study. Dia pergi Mekah, Madinah kan, dia rasa macam dia bayar tu, macam dia bayar dengan seorang petugas. Jadi dia punya bellboy. Tuala tak ada. Telefon siapa tu? Telefon housekeeping. Payah sangat, tekan kosong operator. Jangan towel tak ada, telefon Malaysia. Kenapa towel bilik saya tak ada? Payah gitu. Telefon housekeeping, panggil suruh hantar towel. Tapi dia pergi sana tu, dia jadi payah, dia jadi susah. Can you call for me? Kita pun banyak kerja lain nak buat. Air tak ada, air. Biasalah tuan, hotel 5 star, kita jangan anggap level dia 5 star bila musim haji, umrah. Bila ramai orang satu masa tuan, petugas dia lagi tak boleh buat kerja. Satu, memang tak terlatih. Yang kedua, orang dalam satu masa semua nak benda yang sama. Dia tak macam kita pergi tempat lain, orang ni masuk lewat, balik lambat, ada yang tak perlu dia bawa tahu. Dia lain tu. Jadi jangan fikir tak apalah, bayar mahal macam mana pun, level dia punya kerja mesti up. Tak ada, lagi rendah. Keluang kabut nak itu, nak ini, lagi macam-macam. Kita tengok panggil Arab ni, campur aduk satu dunia punya perangai. Air tak ada, botol air, mineral tak ada. Kalau cara saya, sebelum dia suruh saya beli, saya kata, hotel ni kat bawah tu ada bendaut. Balik masjid, singgah bendaut, apa tu bawa naik atas. Saya jawab gitu, dia faham tu. Sebelum dia suruh kita beli, baik dia pergi beli sendiri. Ada satu botol, satu botol air. Ni botol yang kecil ke besar? I prefer small. Speaking kan, payah jaga
jaga VIP kita speaking banyak. Kita jenis berterabur gitu. Tu cara saya, gitu. Sereka tak ada. Tak ada pergi beli dah 70 riyal je apa sangat. Payah sangat, sereka tak ada dalam bilik. Dia anggap macam semua ada kereta, semua beli lah kita. Beli termos tu ambil. Buat pandai-pandai tu. Setakat kita boleh layan tu. Cakap tak boleh mampu layan. Dia bukan bayar harga seorang mutawif. Kalau macam Cik Puan ni, dia bayar saya seorang. Tak apa. Itu pun dia tak begitu. Lepas tu bila kita jaga orang standard kerabat raja, dia lah yang lain tak tahu. Cukup dia seorang. Bukan serik dengan dia, serik dengan orang lain. Humble manusia. Baik. Ilmu dia tinggi. Wallahualam kalau sekarang ni tutup aurat ke tidak. Tapi masa saya memang kita bercakap je, bagi tahu. Dah kita rapat 2-3 kali dibawa umrah. Kita cakap-cakap je. Sebab tu bila kita dah jaga kerabat raja istana, tiba-tibanya orang dapat pangkat dari kerabat raja, dia lebih-lebih. Tu kita pelik. Yang raja pun tak banyak songit. Ini kan pula yang bukan raja. Setakat nama raja boleh. Mio pun raja juga katanya. Jadi itu yang kita pelik manusia kan. Sebab mungkin dah terbiasa kan. Kalau duduk package yang 60,000 ni, dia lain je, level lain tuan. Lain. Tuan kalau duduk belajar atas sofa, kata penceramah duduk sini, tuan duduk atas sofa. Lain tuan. Dia elok duduk bawah. Ataupun atas kursi tu, kursi plastik. Jangan kursi empuk-empuk sangat. Jangan letak sofa. Sebab lain kan, kita rasa lain. Nak dengar apa tu? Saya ingat sikit lagi gaya bantal. Elok begini. Memang lain kan. Dah duduk hotel 5 star tinggi pula. Nampak pula masjid, orang pula kecil nampak bawah. Lain pun dia level lain cair. Tak salah tak nak pergi PKM. Selalu soalan tanya, Ustaz, kenapa ada orang pergi PKM mahal? Tak boleh ke pergi PKM murah? Apa salah? Dia tanya tu dah siap jawab. Kita tak sempat jawab, dia tanya, dia jawab. Saya kata pertama sekali, pernah satu orang budak muda tu, umur tak sampai 30 masa tu, isteri dia dapat hadiah peraduan bank Rajhi, free, dapat pergi free. Package tu harga 50,000 dekat 60. Jadi dia kata isteri saya dah dapat free, jadi saya ada duit. Dalam kehidupan biasa saya memang semua nak first class, naik flight ke, beli baju mahal, semua first class. Dia pun businessman. Muda-muda pun dah ada Merc, motor Harley Davidson. Eloklah perniagaan dia elok. Jadi dia kata, jadi bila dalam hal ibadah ni Ustaz, saya nak guna duit ni, saya nak bagi first class terbaik. Nak pergi 120, tinggi sangat. Jadi itu jawapan dia. Yang kedua, yang pergi dengan fikir mahal ni, biar itu duit dia. Itu jawapan saya. Duit dia, suka hati dia nak buat apa tu. Nasib baik dia pergi haji. Kalau dia buat joli, ada juga yang dia ada duit, dia nak pergi package 10,000. Ada kadang-kadang kita tak pasal, tiba-tiba tahu dia datuk, sengaja. Dia saja-saja memang sengaja nak pergi package murah. Ada. Jadi pokok pangkal dia ialah diri sendiri tu. Ada hotel dekat dengan masjid macam sini ke jalan. Kadang-kadang dia tak sampai masjid. Dia dengar azan baru. Ada masa komat ni. Dah komat baru tak semayang ni. Akhir sekali memang tak boleh masuk kan sebab orang ramai. Yang duduk jauh 1 kilometer tu, yang 10,000, dia boleh sampai ke masjid, duduk dalam pula. Untuk nak duduk dalam masjid tuan, dia kena 1 jam sebelum masuk waktu. Sekarang dah 1.5 jam. Setiap waktu dia nak masuk, dia kena duduk dalam masjid 1.5 jam sebelum masuk waktu. Untuk nak adakan diri di dalam masjid, dekat bilik tadi, 1 bilik 5 orang 6 orang, tandas tu dia kena bajet masa sendiri. Sekarang kadang ada 20 minit, setengah jam, sejam lah kat bilik. Dia kena prepare sejam kat bilik. Perjalanan nak sampai 1.5 jam, 2 jam, 2 jam setengah dia boleh sampai. Dan ada juga hotel dekat,
memudahkan dia pergi sebab dekat. Hotel jauh sebabkan jauh, tak sampai-sampai. Jadi kita nak bandingkan duit bayaran tadi, memang tak mampu itu. 120,000 selonggok nak bayar tu. Bukan putih mata, hilang biji anak mata pun tak laku. Dia orang pergi 120, dia dapat lagi projek lain 200,000. Biasa, main-main. Ada seorang tu tiap-tiap tahun pergi 120,000. Pening kan? Itu kadang orang kata kuota. Kalau ada kuota tu pun orang tak mampu pergi. Anak beranak dia bawa. Kaya-kaya, banyak kali raya. Jadi jangan kita bandingkan harta tadi. Duit memang tak mampu kita nak kerja. Kejar amalan tu. Kita boleh pergi, dia boleh pergi. Tengok siapa paling banyak boleh pergi. Pagi ni kurang sikit suara. Lepas ni nak pergi Johor. Jadi begitu kan pekerjaan haji, yang mana dia bergantung kepada diri kita tu. Allah perintahkan, kita faham ke tidak, buat dulu. Itu kena jelas. Siapa kita, level apa pun kita, pangkat apa, jawatan apa pun kita di sana, bukan setakat di sana, di Malaysia pun patut sama. Di sana tuan masuk di Mina tu, dia boleh duduk antara jalan ni, kemah tengah-tengah tu jalan, lebih kurang besar kapet, 2 kapet kecil tuan. Dia tak duduk dalam kemah, dia boring, duduk kat luar. Kita nak lalu pun dia segan, sebab kita duduk package ni jaga. Kita nak ulang alik pergi tanda, nak pergi sana sini, lalu depan dia. Yang duduk-duduk atas ni menyandanya semua Tuan Sri pengarah, duduk lepak, kita tengok macam biasa. Macam tuan-tuan nampaknya biasa, tak tahu ada Tan Sri ke Datuk ni, milenial tak tahu. Tapi balik Malaysia tuan, yang dia nak bawa tadi jangan dia sekadar pergi sana je boleh buat, balik tak boleh buat. Tu tak berapa cantik. Mabrur tu, walaupun kita tak nampak dengan satu bentuk sebiji macam buah apple, tapi tanda-tanda dia perbezaan. Daripada yang tidak baik kepada baik, daripada baik dia jadi baik, terus baik, istiqamah. Itu tanda-tanda mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain, tidak bukan ganjaran dia syurga. Nak dapat syurga tuan, payah. Jangan risau tuan-tuan, kita balik orang tak bagi kita haji atau hajat. Orang nak kira panggil saya haji tuan, panggil 9-10 harakat, dah 10 kali dah duduk sana, buat je. Risau kita balik haji, orang tak panggil kita haji, tukar nama kat Facebook contoh. Nak tukar tak ada masalah. Tapi kalau orang tak panggil pun relax, tak jadi masalah. Sebab bila panggil tu lagi kita menanggung beban tu, menanggung satu perkara yang memang kita kena jaga sampai mati haji. Bukan pergi balik je. Lain tuan-tuan tengok orang yang masuk dapat darjat Datuk Tan Sri, macam mana dia punya kehidupan, dia punya pakaian berjalan lain tuan-tuan, lain. Jadi kita yang dapat lagi hebat, duyuf rahman, patut rasa lebih bangga tuan, tetamu Allah, hebat tuan. Tapi kita tak rasa, kita rasa dia dapat pangkat Datuk, dia rasa hebat. Dapat Tan Sri, payah tuan nak dapat. Nak dapat, nak mengambil tu payah. Nak duduk pun satu cara. Nak pakai songket, payah tuan. Jadi dengar cerita, tak masuk tapi dengar cerita, dia cerita payah tu, jesa tu. Jadi bila kita jelas, kita faham, cukup lah tu tuan-tuan. Jadi tetamu Allah datang rumah Allah ni hebat lah. Jadi nak kena jaga tu. Nak jaga tu payah. Dan satu lagi, jadi ada 2 nak sebut tapi nak habis. 7 suku ke 7 setengah? Aku nak kena pergi lah tuan. Satu lagi di antara syiar Islam di Safa dan Marwah, iaitu selepas mana Nabi turun daripada peristiwa Mi'raj, Isra' wal Mi'raj, Nabi diisra'kan Mekah ke Palestin, Palestin naik, bertemu dengan Allah, turun berdiri di Bukit Safa. Lepas bila kita pergi Bukit Safa tu, teringat kita menghadap Bukit Safa, sebelah kiri di situ ada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Bukan Al-Arqam sekarang.
Nama dia ambil. Itu tempat rumah mula-mula Nabi buat usrah. Nabi berdakwah dulu secara sembunyi-sembunyi, rumah dia Nabi start. Nabi mula di situ. Ingat, di sini Nabi berdiri, Nabi panggil penduduk Mekah. Bagi tahu, kata, percaya tak kamu kalau aku beritahu bahkan bukit ni ada satu gelombongan tentera berkuda yang nak datang menyerang kamu. Dan mereka kata, sudah, kamu betul, kamu jujur, kami percaya. Lalu bila Nabi beritahu, malam tadi aku pergi ke Palestin, kemudian aku naik ke langit, aku turun dalam satu malam. Pagi ni, malam tadi aku naik, pagi ni aku menghadapkan. Terus tukar, tuan, dia kata, kazabta, kamu tipu. Orang jahiliah. Terus tukar, tadi percaya. Sebab logik akal dia kata, belakang bukit mungkin ada tentera berkuda. Normal lah orang naik kuda, tentera. Tapi pada masa itu nak pergi ke Palestin, nak naik ke langit lagi tak logik. Nak pergi itu makan masa berbulan-bulan. Hari ni kita tak pelik tuan, naik kapal terbang pergi balik. Nak pergi Jeddah, naik pagi balik pagi pun boleh. 8 jam pergi buat urusan, balik boleh, normal, kita boleh terima. Masa tu tak boleh terima. Tapi dengan kita tak boleh terima tadi, bukan kata kita tolak tu tak, tapi sesuai lah dia jahiliah. Al-Quran belum sampai pada dia lagi. Yang menyampaikan tu Nabi Al-Amin tu kan, dia boleh gerak. Sekarang Nabi dah wafat tu, lama dah. Nabi tinggalkan kita Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang belajar tu? Kita belajar daripada siapa? Kita belajar daripada alim ulama tu. Saya pun tak alim lagi, ulama jauh sekali. Sikit-sikit bolehlah sembang-sembang. Jadi kita dapat ilmu daripada mereka tuan. Kita tahu lebih kurang 1-2 ayat, 1-2 hadis, kita belajar. Lalu dengan yang kita tahu sikit tadi, kita rasa macam kita tahu banyak, itu tanda dia tak belajar. Belajar sikit je. Dia belajar sikit, kata ni salah, tu betul, ni habis semua dia rembat. Tapi kalau yang belajar, lagi dia belajar, lagi rasa tak tahu. Lagi dia belajar, lagi rasa tak tahu. Itu tanda dia belajar. Sebab memang bila kita belajar, kalau kita tak belajar, cukup yang tadi belajar, tahu dah macam-macam. Banyak benda lain lagi kita tak tahu. Yang nak menyampai tadi, ulama tu yang mengajar kita. Memang ulama manusia macam kita sama. Tuan-tuan belajar pun nuntut betul-betul. Bukan dengan ceramah, dia ni ceramah, ni tazkir. Belajar, ada kitab, tuan-tuan ada kitab, mengadap one by one, page by page, word by word, belajar. Tak tahu, tanya, tulis, nota, dobek, tulis tepi. Itu baru belajar. Itu pun baru 2-3 line. Satu kitab tak habis. Katalah habis satu kitab, katakan habis. Kita pun kata sama lah saya dengan ulama tu, kitab sama-sama habis. Kita baru khatam pun. Dia dah hadam kitab. Cuba suruh ulang balik, suruh kita mengajar, baca balik, tengah-tengah kita. Kita dapat title habis satu kitab, ya. Itu Nabi tuan-tuan, yang memang maksum, dapat direct wahyu daripada Allah. Sekarang ini memang manusia tak ada memaksum. Tapi daripada ulama lah kita dapat ilmu. Kata-kata tuan-tuan yang saya bercakap ni pun ilmu tuan. Bukan saya suka-suka hati cerita sejarah, cerita, tak. Ini yang tahap saya, level saya. Yang dia nak bercakap walaupun bukan maksum, yang dia ucap tu rujukan itu. Kitab-kitab, hadis-hadis, perbezaan pendapat, mazhab, semua cukup kan, lumat dia tak. Lalu bila tak sama dengan kita kata macam-macam pada ulama. Ni apa tak betul, tak erti bahasa, tak macam. Kita hina kutuk macam orang jahiliah kata ke Nabi. Bukan nak samakan ulama dengan Nabi, tapi yang pasti ulama warisatul anbiya, pewaris pada Nabi. Itu kena jelas. Jadi janganlah kita tak faham beberapa perkara, dan banyak benda kita tak faham. Lalu bila kita tak sama matching dengan pendapat atau benda yang kita dengar, kita terus tembak, kita hina, caci cerca tuan. Siapa kita yang nak baca Quran pun mungkin banyak salah. Baca Quran, bukan tengok tafsir lagi, baca Quran.
Hadis kita bagi baca, kita tak boleh faham. Bulat-bulat kita baca tafsir, tak boleh. Dia ada penafsiran dia ada ilmu tafsir, usul hadis ni, semua tuan-tuan. Kena tengok semua ni, baru boleh nak faham. Itu pun sikit. Tak dengar lagi pendapat ulama ni, banyak. Jadi bila mana ibadah yang kita buat daripada perintah Allah kita tak jelas, kita ikut. Daripada ulama kita tak jelas, kita ikut sebab dia ada dalil, dia ada hujah. Kita tak setuju, bawa hujah kita, bawa dalil kita, cakap. Tuan-tuan, yang saya cerita ni, yang kita dengar daripada sirah, daripada hadis, tuan-tuan, peperangan berlaku, kita dengar daripada siapa? Kita dengar daripada ulama, tuan-tuan, cerita daripada kitab. Ambil kitab Sirah Rahimah tu, usul fiqh sirah, ambil daripada segala hadis, ambil daripada segala Quran, dalil. Peperangan Tabuk, Badar, semua ambil daripada apa? Ulama. Dia cerita, huraikan daripada terjemahan kitab-kitab. Ada semua dalam tu. Daripada segi fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, strateginya, segala-gala ada dalam tu. Untuk ambil kitab usul fiqh, saya mengajar beberapa tempat, dalam usul fiqh sirah tu, dia ada sirah, dia ada fiqah daripada sirah. Kita baca sirah, ambil apa dia fiqah daripada yang Nabi buat. Semua ada dalam tu, merangkumi semua tu. Apa Nabi buat, kenapa Nabi buat, ulama dah uraikan. Lalu kita jangan anggap agama tu, ilmu itu, ilmu agama hanya datang daripada ulama. Sedangkan daripada ulama datang segala-gala. Segala-gala. Jadi dalam kita menuntut ilmu akademik, selain daripada belajar tu, belajar. Tapi jangan tinggal agama. Dan jangan kita pandang hina, pandang rendah pada orang agama. Sebab daripada dia kita faham Quran, daripada dia kita faham hadis, daripada dia kita belajar solat. Lalu kita pelekeh. Ulama tak tahu buat kereta, memang tak tahu. Tapi kalau kena dia belajar benda dunia, sekejap je. Nak belajar benda dunia bukan payah. Dunia pakai akal, agama jangan pakai akal. Pakai iman. Percaya dengan iman, dia kena rapat sekali. Rukun iman, rukun Islam, dia kena sekali. Islam syariat, rukun Islam ni syariat kena buat. Rukun iman dia kena percaya, dia bukan boleh fikir macam rukun iman. Solat rukun iman, kita boleh fikir macam mana rukuk, iktidak, sujud, bangun naik. Beriman dengan Allah, Rasul, kita hari kiamat, qada. Dia tak boleh fikir macam mana rupa, jangan fikir. Percaya sudah. Sebab tu kita belajar hal dunia, kita kena ada logik. Enjin kena masuk, bagi masuk skru dia berjalan, semua tayar pusing, kena pakai logik akal. Dia tak boleh main yakin-yakin, letak je lah tayar tu ikut mana enjin, saya yakin beriman. Tak boleh, itu dunia. Agama tuan, ni di sini. Al-imanu hahuna, sini iman. Mana ustaz tak nampak? Memang tak nampak. Tapi di sini Nabi sebut. Percaya tuan, yakin. Hati-hati dengan ucapan kita, perkataan kita yang kita ucapkan. Yang kadang-kadang kita tak tahu pun betul salah. Kita dengar internet, share Google, share blogger, banyak share. Tengok boleh tuan, percaya belum tentu. Baca dulu tak apa, rujuk balik. Dengan keadaan hari ini, suasana hari ini tuan, terutama di Selangor, untuk faham sendiri. Selagi tak sebut nama MB, selagi itu demam, sehat, macam-macam penyakit. Ni suara serak ni pun sebab tu kan. Ni first time saya ingat. Bertenang tuan-tuan. Tanya rujuk orang, tubuh peribadi, tanya direct. Tak boleh tanya dia, tanya orang yang dekat keliling dengan dia. Tu keadaan sekarang. Banyak fitnah, terlalu banyak. Memang Nabi dah sebut lama mula fitnah ni. Nabi pernah sekali tidur dengan salah seorang isteri dia. Tiba-tiba Nabi jaga kan, Nabi terkejut. Isteri tadi, saya tak ingat Ummu Salamah kalau tak silap masa tu. Dia kata, kenapa ya Rasulullah, kenapa nampak terkejut, nampak rasa gelisah? Nabi kata, aku mimpi. Yang mana mimpi tu hujan turun lebat sangat.
Yang mana manusia pada masa itu berada dalam kegelapan. Dia gelap hujung lebak, kelang kabut dia. Gelap tu seperti seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam, dalam keadaan gelap gelima, gelap gelita. Gelap, tak tahu, tak nampak semut, malam tak nampak. Kalau boleh aku nak gerakkan semua penduduk Mekah, Madinah, sahabat-sahabat nak bagi tahu tentang hal ini. Apa dia? Itulah dia fitnah akhir zaman, fitnah dunia. Tak tunggu lama kan, Nabi wafat, berlaku peperangan Jamal di antara Sayyidina Ali dengan Aisyah. Aisyah isteri Nabi, Ummul Mukminin. Sayyidina Ali menantu Nabi. Babul ilm, pintu gedung ilmu. Orang tengok mana satu nak sokong. Itu fitnah pertama selepas Nabi wafat. Nabi dah wafat lama dah tak? 1400 tahun lebih. Macam-macam fitnah berlaku. Hari ini berlaku lagi. Kelang kabut kita. Yang ni kata begini, yang ni kata begini. Tenanglah, tenang. Kadang-kadang tak perlu cakap pun, biarkan. Kadang-kadang nak cakap juga, biar ada rujukan. Biar Qurannya ada sama kita nak cakap. Biar ada sirah dengan kita. Biar ada hadis sama nak cakap, kita nak tumpang kas kaki bercakap. Biar ada rujukan dalam. Ya, kita tambah nasi berlauk macam biasa. Suka-suka hati kita nak menambah. Kita betul dapat tambah saham. Kalau saham pahala tak apa. Jadi hati-hati tuan. Tidak tenang. Sekali biar kat Johor jadi kelang kabut. Nak jadi apa biar kat Johor. Kita tenang, kat Selangor tenang. Dah umur dah bila habis? Belum lagi. Saya pun orang Selangor, ibu anak lahir kat SKN duduk Keramat. Terasa juga faham. Bila datang sini rasa sejuk. Maafkan dia sejuk, kena selalu datang. Jadi sekali cukup sekadar itu tak? Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil